Shalom, Bapak Ibu jemaat sekalian dikasih oleh Tuhan. 蒙主爱的弟兄姊妹们平安。 Kita bersyukur, kita 感谢 diberikan 主， kekuatan, pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah. 感谢主赐给我们力量，今天可以参加崇拜会， Kita boleh memuji nama Tuhan dan saat ini kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan. 可以赞美上帝。那一下子我们要学习上帝的真理。 Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari Matius pasal 18 ayat 21 hingga ayat yang ke-35 dan bagian firman Tuhan ini akan dibaca dalam bahasa Mandarin. 我们要看一处经文，是马太福音第18章21到35节。我们在这里只用中文来读。马太福音18章21节。 那时，彼得近前来对耶稣说：“主啊，我弟兄得罪我，我当饶恕他几次呢？到7次可以吗？”耶稣说：“我对你说，不是到7次，乃是到70个7次。天国好像一个王要和他仆人算账，才算的时候。” 有人带了一个欠1000万银子的来，因为他没有什么偿还之物，主人吩咐把他和他妻子、儿女，并一切所有的都卖了偿还。那仆人就俯伏拜他说：“主啊，宽容我，将来我都要还清。” 那仆人的主人就动了慈心，把他释放了，并且免了他的债。那仆人出来，遇见他的一个同伴欠他10两银子，便揪着他，掐住他的喉咙，说：“你把所欠的还我。”他的同伴就俯伏央求他说：“宽容我吧，将来我必还清。” 他不肯，竟去把他下在监里，等他还了所欠的债。众同伴看见他所做的事，就甚忧愁，去把这事都告诉了主人。于是主人叫了他来，对他说：“你这恶奴才，你央求我，我就把你所欠的都免了。 你不应当连续你的同伴，像我连续你吗？”主人就大怒，把他交给掌刑的，等他还清了所欠的债。你们个人若不从心里饶恕你的弟兄，我天父也要这样待你们了。 Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, 弟兄姊妹们， di dalam kehidupan kita, 在我们的日常生活中， ya, dalam kehidupan bersama, baik itu di tengah keluarga atau mungkin di lingkungan tempat tinggal kita, 在跟人相处，不管在家庭里面或者在我们邻居当中， tidak pernah lepas dari gesekan, gitu ya. 是免不了人与人之间会有摩擦的。 Ada hal-hal mungkin selisih paham dan pertengkaran yang terjadi di antara kita. 或者其中有个误会或者争议， Mungkin juga kata-kata yang melukai kita. 或者伤痛我们的言辞， Atau perbuatan-perbuatan orang-orang yang melukai kita. 或者伤害我们的别人的行为， Sehingga ada luka di dalam diri kita. 导致我们里面有伤痕。 Dan itu kemudian membuat kita bertanya-tanya gitu ya. Berapa kali aku harus mengampuni, berapa kali aku harus memaafkan. 这样会让我们问自己：那我该饶恕别人几次呢？ Mungkin orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, kakak sama adik, atau rekan kerja, teman dengan teman dan sebagainya. 可能是父母跟孩子之间，孩子跟父母之间，或者弟兄姊妹之间，或者同伴之间。
kita bertanya-tanya berapa kali saya harus memaafkan kesalahan yang terus diulang. 我们自己问自己，我到底要饶恕别人多少次？ Bapak Ibu, kita semua tentu bergumul dengan hal ini. 那弟兄姐妹，我们肯定或多或少会在这方面有些挣扎。 Tidak ada satupun di antara kita yang mengatakan, contoh saya tidak bergumul dengan hal ini. 没有人会说，传道，我在这方面是完全没有什么可挣扎的。 Hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan, 今天我们要从上帝的真理来学习， karena pergumulan ini juga dialami oleh murid-murid Kristus dan khususnya Petrus 2000 tahun yang lalu. 因为这样的挣扎，耶稣的门徒也经历过，尤其在这里是彼得，2000年前的彼得也经历过。 Nah, di dalam bagian firman Tuhan yang tadi kita baca di ayat 20 Matius 18 ayat 21, Petrus bertanya kepada Yesus, apakah dia harus mengampuni saudaranya sampai 7 kali? 在刚才我们所读的经文第21节，彼得对耶稣说：“主啊，我弟兄得罪我，我当饶恕他几次呢？到7次可以吗？” Karena dalam konteks Yahudi pada abad pertama, angka 7 itu sudah sangat murah hati. 因为按当时的犹太教的背景下，7次这个数已经是对人已经很有恩慈了。 Karena tradisi rabi pada saat itu mereka mewajibkan pengampunan itu sebanyak 3 kali. 因为当时的拉比传统中，饶恕人，他们教导是3次。 Jadi Petrus mengira, wah dia akan dipuji, wah kamu hebat, kamu bisa mengampuni lebih dari 3 kali. 所以彼得问了这样7次，他以为会得到赞扬，因为已经超出了那个3次的标准。 Dia mengira dia akan dipuji karena dia sudah melampaui standar pada waktu 已 itu. 经超出了当时的标准。 Namun jawaban Tuhan Yesus mengejutkan dia. 但是耶稣的回答让他诧异。 Apa jawaban Tuhan Yesus? 耶稣怎么回答呢？ Yesus menjawab, bukan sampai 7 kali, 耶稣回答说，不但要到7次， melainkan 70 kali 7 kali. 不是到7次，而是到70个7次。 Bapak Ibu dan yang dikasih oleh Tuhan. 主内蒙爱的弟兄姐妹， Pernyataan Yesus ini sebuah hiperbola, sebuah bahasa yang melebihkan. 耶稣这个回答，其实是一种夸张的语气， Karena bukan angka harafiah yang harus dihitung. 因为他说的这个70个7次，并不是真正的按字面去理解的。 Karena bagian ini mau mengajarkan bahwa pengampunan di dalam kerajaan surga itu tidak mengenal batas. 在这里所要教导的，就是在天国里的饶恕是没有限制的。 Dan itu merupakan sebuah gaya hidup dan bukan transaksi yang penuh dengan hitung-hitungan. 而且要成为一种生活的习惯，并不是一一计较的、一一计算的交易。 Nah, maka untuk menjelaskan pengajaran ini, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. 所以为了更清楚的给他们教导，主耶稣就说了一个比喻， Perumpamaan tentang seorang hamba yang tidak menaruh belas kasihan. 是关于一个没有怜悯的仆人。 Dan melalui kisah ini Bapak Ibu kita diajak untuk kita merenungkan besarnya pengampunan Allah dan yang sudah kita terima dan bagaimana kita meresponnya. 通过这个故事，要教导我们。 上帝的赦免，上帝的爱何等的大，而且我们如何去回应？ Mari kita lihat di ayat 23 sampai 27. Di ayat 23 sampai 27 di situ Tuhan Yesus menggambarkan kerajaan surga melalui perumpamaan seorang raja yang menagih hutang hambanya sebesar 10.000 talenta. 我们看第23节到27节。 在那里有个天国的一个王讨他仆人的债，他的债务一共有10000个他连得。 Dan nilai ini sangat besar Bapak Ibu. 这个数是很庞大的。 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. 1他连得等于6000
钱银子。 Jadi 10.000 talenta itu sama dengan 60 juta dinar. 所以1万他连德就等于6000万钱银子。 Dan pada waktu itu upah kerja satu hari itu sama dengan 1 dinar Bapak Ibu. 而那个时代的一天的标准工资是1000银子。 Berarti utang hambanya ini setara dengan upah kerja 60 juta hari. 那也就是说，这个仆人所欠的债就等于6000万 Dan angka 6000万天的工资。 Dan angka ini dipakai oleh Yesus untuk menunjukkan jumlah yang mustahil Bapak Ibu untuk dilunasi gitu ya seumur hidup. 耶稣用这样的比喻，要表示，这种债务是一辈子还不清的债。 Dan karena hamba itu tidak mampu membayar, maka kalau kita membaca di dalam bagian ini, raja kemudian memerintahkan supaya dia, keluarganya, hamba ini dan keluarganya dan juga semua miliknya itu dijual. 因为他还不清，所以，主人就吩咐把那个仆人，还有他的妻子和儿女，并一切所有的都卖了来偿还。 Dan menghadapi hal ini maka si hamba itu kemudian sujud memohon kepada raja, sabarlah dahulu hutangku akan segera kulunaskan. 那面对这样的情况，那个仆人就俯伏拜王，说：“主啊，宽容我，将来我都要还清。” Hamba itu sujud memohon penundaan waktu untuk melunasi hutangnya. 那个仆人俯伏，央求他的主人来等候，耐心他来还清。 Dan ketika dia berkata, sabarlah dahulu hutangku akan segera kulunaskan, itu sebuah janji yang sebenarnya mustahil Bapak Ibu. 当他说求主耐心等候，我必会还清。其实这是还不清的债。 Namun di ayat 27 itu mencatat satu peralihan yang luar biasa. 但是如果我们看第27节，这边有个转折点。 Dikatakan di ayat 27, lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan. 27节说，那仆人的主人就动了慈心， Sehingga dia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. 把他释放了，并且免了他的债。 Jadi alih-alih memberikan tambahan waktu, perpanjangan waktu, 所以王也没有给他更多的时间来还清他的债， atau memberikan potongan ya udah 50% aja kamu bayar hutangnya. 或者给他折扣50%。 Raja itu menghapuskan hutangnya. 他没有做这些，而是把他的债全都免了。 Dan hal itu dilakukan oleh raja didorong oleh satu belas kasihan yang mendalam. 而且这样的举动是因为王动了慈心， Sang raja rela menanggung sendiri kerugian yang besar itu demi memerdekakan hambanya. 那个王愿意承担那么庞大的吃亏，为了怜悯他的仆人。 Bapak Ibu, hamba ini menggambarkan posisi kita di hadapan Tuhan. 弟兄姐妹，这个仆人就代表着我们在上帝面前， Dan hutang tersebut itu adalah simbol dosa-dosa kita. 而那个债务就代表着我们的罪。 Dan ini yang telah dilakukan Allah bagi kita di dalam Yesus Kristus. 这就是上帝通过主耶稣基督向我们所做的成 Kita 就。 adalah hamba yang berhutang 10.000 talenta itu. 我们是那欠1万他连德的那个仆人。 Kita terancam oleh penghakiman kekal dan kebinasaan total akibat dosa-dosa kita. 我们因着我们的罪，将来将会灭亡。 Tetapi Allah di dalam belas kasihannya yang tidak terduga Bapak Ibu. 但是上帝按着他的那意想不到的怜悯， Tidak menghitung pelanggaran kita. 没有计算我们的罪愆， Melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. 借着基督在十字架上所成就 Seluruh 的， hutang dosa kita yang tidak ternilai itu sudah dihapuskan secara tuntas.
我们那无限的很大的罪债都已经赦免了。 Dan pengampunan yang kita terima dari Allah, Bapak Ibu, itu bukan pengampunan yang murah. 而我们从上帝所得到的赦免，并不是便宜的赦免， Pengampunan itu mahal. 这个赦免是很贵的， Karena Allah sendiri yang menanggung harga penderitaan. 因为由上帝自己来承担这 Allah 个罪 sendiri 的 yang 痛苦， menanggung penderitaan dan maut di atas salib demi membebaskan kita. 为了拯救我们，他在十字架上亲自来承担痛苦和死亡。 Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, 主内蒙爱的弟兄姐妹， kita harus selalu ingat 我们要永远记住 kenyataan ini. 这个事实， Bahwa kita adalah orang-orang yang sudah menerima pengampunan Allah yang sangat besar itu. 我们是已经领受了那上帝的庞大的恩典的人。 Kita ada saat ini sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. 我们现在是已经蒙得救的人， Hidup kita itu didasarkan pada belas kasihan Tuhan 我们生命的基础在于上帝的怜悯， yang sudah menghapuskan hutang 10.000 talenta. 他已经免了我们那10000塔连德的债。 Bapak Ibu, kita melihat selanjutnya di dalam perumpamaan ini. 弟兄姐妹，我们继续看这个比喻， Ada sebuah tragedi yang terjadi. 这里有一场悲剧发生。 Perumpamaan ini berlanjut pada sebuah kejadian yang tragis. 这个故事继续下去，有一场悲剧发生， Kejadian apa itu? 是什么呢？ Diceritakan setelah keluar, ya setelah raja menghapuskan hutang hamba yang pertama ini yang berhutang 10.000 talenta, dia keluar, ya, dia bertemu dengan sesama hamba yang berhutang 100 dinar kepadanya. 第28节说，那仆人出来，遇见他的一个同伴是欠他10两银子的。 Bapak Ibu tadi masih ingat 1 talenta berapa dinar? 刚才还记得1塔连德多少钱银子吗？ 6.000. 6000。 Temannya ini berhutang berapa tadi saya bilang? 那他这个仆人的同伴欠他多少？ Yang dicatat di Alkitab 圣经记载的100 dinar. 100钱银子。 Tadi saya katakan upah kerja 1 hari itu 1 dinar. 刚才告诉过大家，一天的工资是1钱银子， Jadi 100 dinar ini kira-kira 3 bulan ya upah kerja selama kurang lebih 3 bulan. 所以100钱银子相当于3个月左右的工资。 Ya secara nominal gaji upah selama 3 bulan itu ya cukup berarti ya Bapak Ibu ya. 3 1 个月 hari aja 的 berarti. 工资那个数也蛮不少啊。 Tapi menjadi tidak berarti kalau dibandingkan dengan hutang 10.000 talenta yang baru saja dihapuskan. 但是比起刚刚免去的那10000塔连德的债务是算不了什么的。 Perbandingannya itu bagai setetes air di samudra. 这个比例好像是海洋里面的水跟一滴水一样。 Dan bukannya dia berbelas kasihan, 而这个仆人不但没有怜悯， tapi dia justru menangkap temannya itu, mencekik temannya itu dan menuntut temannya itu bayar hutangnya. 而且这个仆人还揪着他的同伴，掐住他的喉咙。 Dan hal itu mencapai puncaknya ketika hamba itu sujud kepada kawannya ini, sabarlah dulu, hutangku akan segera kulunaskan. 而这个故事达到高峰，当他的同伴俯伏央求他说：“宽容我吧，将来我必还清。” Hamba kedua ini sujud dan memohon dengan kata-kata yang persis sama. Tadi dia juga berkata kepada raja, raja sabarlah dahulu, hutangku akan segera kulunaskan. 这个同伴跪下央求的时候所说的话，跟刚才的那个仆人所说的话完全一样的句子。 Jadi ketika temannya ini memohon sabarlah dulu, hutangku akan segera dilunaskan. 所以当这个仆人的同伴说“宽容我吧，将来我必还清”的时候， Kata-kata itu harusnya mengingatkan dia. 这句话应该会提醒这个仆人， Anugerah raja. 那个王所赐给他的怜悯恩典。 Tapi apa yang dia lakukan?
但是这个仆人后来怎么做呢？ Dia menolak, gak bisa. 他不愿意，他拒绝， Jebloskan orang ini ke penjara. 把这个同伴下在监里。 Bapak Ibu, hamba yang pertama ini menderita amnesia, ya, amnesia rohani. 弟兄姐妹，这个仆人可能有失忆症， Dia lupa. 他忘记了， Dia sudah menikmati anugerah tapi dia menolak untuk menyalurkannya. 他已经享受了恩典，但是他不愿意去分享。 Dia tuntut keadilan padahal dirinya selamat karena belas kasihan. 他向别人要求公义，但其实他已经先得到了赦免，得到恩典。 Teman-temannya lihat, 他的众同伴们都看见了， teman-temannya sedih, 就感到忧愁， lalu laporkan kepada raja. 就向主人报告。 Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, 主内蒙爱的弟兄姐 ketika 妹， kita membaca bagian ini, 当我们读到这个部分， kita mungkin juga rasanya geram gitu ya, marah 我们可能也会感到恼怒， kepada hamba yang pertama ini. 对这个第一个仆人， Kita mungkin mengutuk kekerasan hatinya, ketidakpeduliannya. 我们会谴责他刚硬的心，他的对别人的漠不关心的态度。 Kita mungkin bisa bilang, kok gitu sih kamu tuh sudah diampuni loh, kamu sudah dibebaskan hutangnya. 我们可能会对他说：“你怎么是这个样子？你是不是人？你已经蒙了赦免， Tapi kok kamu nggak peduli kepada 你 temanmu? 怎么对别人这样不管？” Tapi bukankah hamba yang pertama ini seringkali itu adalah cerminan diri kita sendiri Bapak Ibu? 但岂不是这个仆人就是代表我们吗？ Ketika seseorang melakukan kesalahan kepada kita, 当别人得罪我们的时候， ketika seseorang mengecewakan kita, 当别人使我们失望的时候， mengkhianati kepercayaan kita, 背叛我们对他们的信任 atau 的时候， mengucapkan kata-kata yang melukai harga diri kita, 或者说出一些伤害我们自尊心的， kesalahan mereka seringkali terasa begitu besar seperti 10.000 talenta itu. 他们所犯的错好像是很大，就像那刚才的感觉，好像是那10000塔连德。 Dan kita merasa kita punya hak untuk kita marah, 我们觉得我们有权利来生气， untuk menyimpan dendam, bahkan membalas 来记仇，甚至去报复 apa yang mereka lakukan. 他们所做的。 Kita lupa 我们忘记了， bahwa di hadapan Tuhan, 在上帝面前， luka yang diakibatkan oleh sesama kita 那别人使我们伤痛的， hanya dalam tanda kutip 100 dinar. 只不过是100钱银子。 Sedangkan dosa kita, pelanggaran kita yang sudah diampuni oleh Tuhan itu adalah 10.000 而上 talenta. 帝已经赦免我们的那10000塔连德那么大。 Bapak Ibu, selanjutnya kita melihat dari ayat selanjutnya di ayat 32 sampai dengan 35 tentang konsekuensi, ya, tentang Biasanya- makna dari perumpamaan ini. 接下来我们继续看32到35节， Inti dari perumpamaan ini 这个比喻的核心。 dikatakan ketika raja mendengar laporan itu, maka raja murka dan dia memanggil kembali hamba yang jahat itu. 那边讲述王一听到了这个仆人的众同伴的报告，王就叫回那个仆人。 Lalu raja berkata kepada hamba itu, bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu, sama seperti aku sudah mengasihani engkau. 那王就对他说：“你不应当连续你的同伴，像我连续你吗？” Pertanyaan ini adalah inti dari perumpamaan itu. 这个问题就是这个比喻的核心。 Tuhan menetapkan standar relasi antara manusia itu berdasarkan relasi kita dengan Tuhan. 上帝制定人与人之间的关系，标准是按照上帝跟我们的关系的标准。 Jadi Tuhan mau pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita, kita juga bertindak yang sama kepada orang lain. 上帝已经赦免我们的债，上帝希望我们凭着上帝的那个赦免的恩典，我们也要饶恕别人。 Jadi Tuhan sudah mengampuni kita dan Tuhan mau kita mengampuni orang lain yang bersalah 上 sama 帝已 kita. 经赦免我们的债，他要我们赦免别人得罪我们的债。
Lalu Tuhan Yesus menutup dengan sebuah peringatan yang sangat serius Bapak Ibu. 最后，耶稣在结束这个比喻，就讲出了一个很严厉的句子。 Yesus berkata, maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu jika kamu tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. 耶稣说：“若不从心里饶恕你的弟兄，我天父也要这样待你们了。” Dan kalimat ini sejajar dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan dalam doa Bapa kami. 那这句话其实跟主耶稣在主祷文里面所教导的是一样。 Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. 求主免我们的债，如同我们免了人的债。 Jadi Yesus menegaskan satu kebenaran yang mutlak. 所以在这里，耶稣强调一个绝对的真理。 Ada hubungan yang tidak terpisahkan antara pengampunan yang kita terima dari Allah dengan pengampunan yang kita berikan kepada sesama. 在我们从上帝而来所得到的赦免，跟我们对别人的赦免是密不可分的。 Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. 主内蒙爱的弟兄姐妹， Apakah ini berarti kalau kita mengampuni orang lain 是不是如果我们赦免了别人， supaya kita layak menerima pengampunan Tuhan? 那我们这样做是为了得到上帝的赦免吗？ Apakah ini juga bentuk ajaran tentang keselamatan itu berdasarkan perbuatan kita? 那这个教导是不是根据行为的一种拯救的神学呢？ Sama sekali tidak Bapak Ibu. 这并不是这样的。 Perumpamaan ini kalau kita baca jelas sekali kronologinya. 因为我们如果仔细看这个故事，它的时间顺序是很清楚， Urutannya jelas sekali. 这个顺序是很清楚的。 Sang raja itu mengampuni hamba itu terlebih dahulu. 那个王先赦免那个仆人的债， Sebelum hamba itu dituntut untuk mengampuni kawannya. 然后他才要求这个仆人饶恕他的同伴。 Jadi pengampunan Allah itu selalu menjadi yang pertama Bapak Ibu. 所以，上帝的赦免是第一的，先来的， Pengampunan Allah itu menjadi dasar utama. 是成为基础的。 Tapi ketika kita tidak mau mengampuni sesama kita, 但是，如果我们不愿意去赦免或饶恕别人的时 itu 候， menjadi bukti sesungguhnya bahwa kita mungkin belum benar-benar mengalami pengampunan Tuhan. 这可能可以证明我们还没有真正的经历到上帝的恩典、上帝的赦免， Atau kita belum benar-benar memahami pengampunan Tuhan. 或者我们还没有完全的明白上帝的赦免。 Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, 主内蒙爱的弟兄姐妹， kita tidak bisa menerima aliran kasih Allah 我们不能领受到上帝流进来的爱。 kalau saluran hati kita itu 如果我们心里的那个管道 tersumbat 还被堵住， oleh apa? Oleh batu dendam, batu kebencian, dan sebagainya. 被冤仇、被怨恨的舌头堵住。 Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, 主内蒙爱的弟兄姐妹， bagaimana kita melakukan, mempraktekkan kebenaran firman Tuhan ini dalam hidup kita setiap hari? 我们如何在日常生活中实践这个赦免？ Kalau kita baca di ayat 35, 如果我们看第35节， di situ Tuhan Yesus menekankan frasa kalimat mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. 在那里耶稣强调说，从心里饶恕你的弟兄。 Yesus menekankan bahwa kita harus mengampuni dengan segenap hati. 他强调说，我们要从心里饶恕。 Dan mengampuni dengan segenap hati bukan sekedar ucapan di mulut kita saja. 或者印尼文说，以全心去饶恕。这个不但在口头上说而已， Bukan sekedar basa-basi. 不是口头上说随便说而已。 Bukan sekedar kita bilang, ya aku mengampuni kamu, ya aku
memaafkan kamu. 不但嘴巴上说好的，我饶恕你， Tapi itu satu keputusan dalam hati kita yang mendalam. 而应该是我们心里的一个决定， Yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam diri kita. 那是圣灵所动工的。 Bapak Ibu, ada beberapa hal yang perlu kita pahami, kita mengerti tentang pengampunan 弟兄姐妹，关于这个赦免，我们需要了解一 supaya 些 kita 方面， bisa mempraktekkannya dengan benar. 好让我们可以正确的去实行。 Yang pertama, 第一， mengampuni itu tidak sama dengan melupakan. 赦免或者饶恕不等于忘记。 Ingatan manusia itu bukan seperti papan tulis gitu ya, kalau kita tulis lalu bisa dihapus begitu saja. 人的记忆不像黑板那样可以随写随擦的， Mengampuni tidak sama dengan melupakan. 饶恕不等于忘记。 Luka yang dalam itu seringkali meninggalkan bekas, betul? 那深层的伤痛会留下伤痕， Dan mengampuni Bapak Ibu, mengampuni berarti ketika kita mengingat peristiwa yang menyakitkan itu, 那饶恕的意思是什么呢？就是当我们想起那个使我们伤痛的事情的时候， kita memilih untuk tidak lagi menggunakan ingatan itu sebagai senjata untuk membalas. 我们选择没有用这个记忆去报复， Atau kita memilih tidak lagi menggunakan ingatan itu untuk membenci orang tersebut. 或者去憎恨那个人。 Jadi kita melepaskan hak kita untuk membalas dendam dan kita serahkan keadilan kepada Tuhan. 饶恕就是我们放下我们去报仇的权利，把这个伸冤的权利交给上帝。 Lalu yang kedua, 第二点， mengampuni tidak selalu berarti pemulihan hubungan secara instan. 饶恕并不总是意味着立刻关系立刻可以得到和好， Atau pemulihan hubungan seperti semula. 或者关系可以恢复原状。 Pengampunan itu adalah urusan hati kita dengan Tuhan, Bapak Ibu. 饶恕是关乎我们的心跟上帝之间的关系， Sedangkan pemulihan itu membutuhkan pertobatan dan perubahan perilaku dari pihak yang bersalah. 而关系的复合或者和好是需要那犯错的人的悔改。 Kita bisa mengampuni seseorang sepenuhnya di dalam hati kita 我们可以心里完全饶恕别人， demi membebaskan diri kita dari kebencian. 为了释放我们从憎恨中释放出来。 Tapi kita tetap menetapkan batasan yang sehat 但是我们还是需要保持制定健康的界限。 jika orang tersebut tidak menunjukkan perilaku bertobat. 如果对方还没有显示出悔改的态度， Jadi dia masih di dalam perilaku yang menyakiti hati kita, ya, menyakiti kita, atau dia belum bertobat. 如果他还是会伤害我们，表示他还没有真正的悔改。 Yang ketiga, 第三， mengampuni itu sebuah proses yang seringkali harus diulang, Bapak Ibu. 饶恕是一个经常需要重复的过程。 Ketika Tuhan Yesus mengatakan 70 kali 7 kali, 当主耶稣说70个7次的时候， itu juga berarti proses mengampuni itu terjadi berulang kali di dalam hati kita untuk satu luka yang sama. 这也就意味着对于同样的伤痕，我们需要心里重复的去饶恕。 Hari ini kita memutuskan untuk mengampuni, 今天我们决定了要饶恕人， tetapi besok ketika rasa sakit itu muncul kembali, 但是明天当那个伤痛又感觉到的时候， kita perlu datang kembali ke salib Kristus. 我们需要再次来到基督的十字架 Dan 上， kita memohon kekuatan untuk kita kembali mengampuni. 我们再次求上帝来赐给我们力量去饶恕人。 Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, 主内蒙爱的弟兄姐妹， mengampuni itu tindakan yang sangat berat. 饶恕是不容易的事情，
Kalau kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. 如果我们只靠自己的力量， Kecenderungan kita sebagai manusia berdosa itu adalah membalas. 因为我们罪人一般的倾向是要去报复的， Oleh karena itu Bapak Ibu, kunci untuk kita mengampuni, 所以我们可以饶恕人的关键， kunci untuk kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita, 可以饶恕得罪我们的人的关键， bukan dengan memaksa diri kita jadi orang baik, 不是要强迫自己成为好人， tapi terus-menerus memandang salib Kristus. 而是要继续不断的仰望基督的十字架。 Di atas kayu salib itu, 在那十字架上， ketika Yesus mengalami ketidakadilan yang paling ekstrim, 当耶稣经历到很极端的不公平， dia ditolak, dia dicambuk, dia dipaku 他被拒绝，他被鞭打，他被钉十字架， oleh orang-orang yang membencinya. 被那些憎恨他的人， Yesus tidak mengucapkan kutuk. 耶稣并没有咒诅他们， Sebaliknya dia berdoa, ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. 反而主耶稣祷告说：“父啊，赦免他们，因为他们不知道他们所做的。” Di salib itulah Bapak Ibu hutang 10.000 talenta kita dipaku dan dilunasi. 在那十字架上，我们那10000他连得的债已经还清。 Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, 主内蒙爱的弟兄姐妹， kita tidak bisa memberikan apa yang tidak pernah kita miliki. 我们不能给出我们所没有的， Kita bisa mengampuni sesama kita hanya karena kita terlebih dahulu diampuni oleh Allah. 我们能够饶恕别人，唯有当我们已经先蒙上帝的赦免。 Kita bisa mengampuni orang yang sudah menyakiti kita hanya karena kita sudah lebih dulu diampuni secara melimpah oleh Tuhan. 我们能够饶恕得罪我们的人，因为我们已经得到上帝丰盛的赦免。 Mari kita periksa hati kita di hadapan Tuhan. 让我们每个人检查我们的心。 Tuhan adalah Allah yang Maha Tahu. 主是无所不知的上帝， Tuhan tahu apa yang ada di dalam pikiran kita, 他 di 知道 dalam 我 hati 们 kita. 知道我们心里所想的， Tuhan tahu apa yang kita rasakan, Bapak Ibu. 他知道我们所感受的， Saya tidak tahu. 我不知道， Mungkin orang di sebelah kita, orang yang terdekat dengan kita pun juga tidak tahu. 可能甚至我们最亲近的人也不知道我们心 Tapi 里， Tuhan tahu. 但是上帝知道。 Mari kita mengoreksi diri kita. 让我们来检讨， Periksa hati kita. 来检查我们的心，在上帝面前 Apakah ada nama tertentu yang kalau disebut 有没有一些别人的名字？当人家提起这个名字的时候， itu membuat hati kita tuh penuh marah? 使我们心里充满恼怒。 Atau apakah ada dendam di masa lalu yang masih kita pelihara dengan rapi di sudut hati kita? 或者有没有过去的深冤仇，还保留在我们心里呢？还没有把它释放出来？ Atau apakah kita sedang mencekik sesama kita untuk hutang 100 dinar mereka? 或者我们有没有为了别人的100钱银子的债，我们掐住他的喉咙？ Sementara kita sendiri sudah bebas karena anugerah Tuhan yang menghapuskan 10.000 talenta kita. 而同时，我们已经得到那10000他连得的赦免了。 Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, 主内蒙爱的弟兄姐妹， melepaskan pengampunan tidak pernah merugikan kita. 去饶恕从来不会使我们吃亏的。 Dendam itu adalah racun yang kita minum sendiri dengan harapan orang lain yang mati. 冤仇就好像是我们所吃的，我们自己吃的毒药，但是我们盼望别人会被毒死。 Jadi ketika kita menolak mengampuni, kita sebenarnya sedang memenjarakan diri kita sendiri di dalam ruang kepahitan. 所以，如果我们不愿意去饶恕别人，那就等于我们把自己下在苦毒的监里。 Dan tidak ada sukacita, damai sejahtera dalam hidup kita. 我们生活中就没有平安喜乐。 Tapi ketika kita mau membuka hati kita untuk mengampuni
orang yang bersalah kepada kita. 但是当我们愿意敞开我们的心去饶恕得罪我们的人的时候， Kita sedang mengalami kemerdekaan sejati sebagai anak-anak kerajaan surga. 我们就真正的经历到神国儿女的那种自由。 Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, 主内蒙爱的弟兄姐妹， biarlah melalui firman Tuhan hari ini, 但愿借着今天的 kita semua 上帝的道， kita semua diingatkan kembali akan betapa besarnya kasih Allah. 我们大家被提醒上帝的爱是何等的大。 Kita diingatkan kembali akan besarnya pengampunan yang sudah kita terima dari Allah. 我们再次被提醒上帝的赦免何等的大，我们已经领受到。 Dan biarlah belas kasihan yang sama itu mengalir keluar dari hidup kita. 但愿那同样的怜悯也从我们生命流出来， Memulihkan hubungan yang retak. 恢复一些破裂的关系， Menyembuhkan luka-luka yang ada di sekitar kita. 治愈我们，治疗我们周围的伤痛， Dan mempermuliakan nama Tuhan 而且可以荣耀上帝的名， melalui kesaksian hidup kita 借着我们的生命的见证， yang menjadi anak-anak Tuhan 我们作为上帝的儿 yang 女， mau mengampuni. 而且愿意饶恕别人。